Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi pada kali ini kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM fungsi trigonometri bahagian yang ke-7. Dalam perbincangan yang lepas kita telah melihat apakah yang dimaksudkan dengan identiti trigonometri dan terdapat 3 identiti trigonometri asas yang perlu para pelajar ketahui, iaitu sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1, tangent kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan secant kuasa 2 theta, dan 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan cosec kuasa 2 theta. Kita telah lihat bagaimana fungsi ataupun identiti trigonometri asas ini kita terbitkan daripada tarikh fungsi asas ataupun tarikh asas bagi kuantiti trigonometri. Jadi dalam video pada kali ini kita akan melihat beberapa soalan yang berkaitan dengan identiti trigonometri. Secara ringkasnya, biasanya dalam bahagian ini soalan yang dikemukakan kepada para pelajar dalam dua bentuk. Sama ada para pelajar dikehendaki membuat pembuktian kepada sesuatu hubungan yang melibatkan identiti trigonometri, ataupun para pelajar dikehendaki menyelesaikan persamaan fungsi trigonometri menggunakan pengetahuan berkenaan dengan identiti trigonometri ini. Jadi dalam video ini kita akan tengok beberapa soalan-soalan yang berkaitan dengan identiti trigonometri. Sekarang perhatikan contoh soalan yang pertama. Soalan ini melibatkan pembuktian. Buktikan secant x tambah cosec x cot x sama dengan secant x cosec kuasa 2x. Dalam pembuktian, apa yang perlu kita lakukan adalah menunjukkan bahawa sebutan di sebelah kiri adalah sama dengan sebutan di sebelah kanan. Jadi untuk membuktikan identiti trigonometri ini, kita perlu bermula daripada sebelah kiri ataupun daripada sebelah kanan. Kemudian kita lakukan manipulasi ataupun mengubah bentuk sebutan itu sehingga kita mendapat sebutan yang sebelah lagi. Dalam soalan ini, cikgu akan bermula daripada sebelah kiri. Daripada sebelah kiri, apa yang kita ada adalah secant x tambah cosec x cot x. Biasanya kita akan menukarkannya kepada sebutan ataupun fungsi trigonometri yang asas. Kita tahu bahawa secant adalah 1 per cos x, tambahkan dengan 1 per cosec x adalah 1 per sin x, dan cotangent x adalah cos x perkan dengan sin x. Hubungan ini kita telah lihat dalam video yang lepas. Langkah yang berikutnya, kita akan memudahkan sebutan ini. Cikgu akan samakan penyebutnya. Penyebut yang digunakan di sini adalah cos x sin kuasa 2x. Sin kuasa 2 bermaksud sin x darabkan dengan sin x. Kemudian untuk dapatkan apakah dia pengangka, kita lakukan darab silang. So sebutan ini akan menjadi sin x, sementara sebutan ini akan menjadi sin kuasa 2x, sebab sin x darabkan dengan sin x. Sementara sebutan ini cos darab cos, kita akan dapat cos kuasa 2x. Okey, selepas itu kita menggunakan pengetahuan daripada identiti trigonometri. Kalau kita perhatikan, sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Bermaksud sebutan ini kita boleh tukarkan menjadi 1 per cos x sin kuasa 2x. Langkah yang berikutnya, kita boleh pecahkan dia menjadi 1 per cos x darabkan dengan 1 per sin kuasa 2x. 1 per cos x adalah secant x, sementara 1 per sin adalah cosec. Jadi 1 per sin kuasa 2x adalah cosec kuasa 2x. Kalau perhatikan bahawa apa yang kita perolehi di sini adalah sama dengan yang di sebelah kanan. Maka
Dengan itu, terbuktilah bahawa hubungan yang diberikan itu adalah benar. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, masih melibatkan pembuktian identity trigonometri. Buktikan secant kuasa 2x tolak cosec kuasa 2x sama dengan tangent kuasa 2x tolak cot kuasa 2x. Jadi kita bermula daripada sebelah kiri. Perhatikan di sebelah kiri maklumat yang kita ada adalah secant kuasa 2x tolak cosec kuasa 2x. Dan kita cuba ubah bentuk sebutan-sebutan ini menggunakan pengetahuan berkaitan dengan identity trigonometri. Secant kuasa 2x, kalau kita perhatikan di sini dalam hubungan identity, dia adalah sama dengan tangent kuasa 2 tambahkan dengan 1. So ini adalah tangent kuasa 2x tambahkan dengan 1. Sementara cosec kuasa 2x, kalau kita perhatikan di sini, dia adalah setara dengan 1 tambah cot kuasa 2x. Jadi gantikan 1 tambah cot kuasa 2x. Dan seterusnya kita cuba buka kurungan ini. Kita akan dapat tangent kuasa 2x tambah 1 tolak 1. Perhatikan tanda tolak cot kuasa 2x. Dan perhatikan 1 tolak 1 saling memasukkan. So kita dapat tangent kuasa 2x tolak cot kuasa 2x. Perhatikan sebutan yang kita dapat ini adalah sama dengan maklumat di sebelah kanan. Ini sama dengan sebelah kanan. Maka dengan itu terbuktilah bahawa hubungan yang diberikan dalam soalan ini adalah benar. Bukan satu lagi contoh soalan yang melibatkan penyelesaian persamaan. Selesaikan persamaan cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta sama dengan 2 tolak 5 cos theta bagi sudut theta yang nilainya antara 0 dan 360 darjah termasuk kedua-duanya. Jadi dalam penyelesaian fungsi trigonometri, perkara yang penting yang perlu kita lakukan di peringkat yang pertama adalah kita mudahkan persamaan itu terlebih dahulu. Kita ada cos kuasa 2 theta tolak sin kuasa 2 theta sama dengan 2 tolak 5 cos theta. Perhatikan terdapat dua trigonometri di sini, cos dan sin. Jadi kita perlu tukarkan dia hanya kepada satu sahaja nisbah trigonometri. Jadi kita tukarkan sin kepada cos. Perhatikan sin kuasa 2 theta. Kalau kita tengok pada hubungan identiti, dia sebenarnya setara dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Itu yang kita lakukan di peringkat yang pertama. Cos kuasa 2 theta tolakkan dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta sama dengan 2 tolak 5 cos theta. Buka kurungan ini, kita akan dapat cos kuasa 2 theta tolak 1 tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 2 tolak 5 cos theta. Kita mudahkan lagi dengan menggabungkan mana-mana sebutan yang kita boleh gabungkan dan biarkan di sebelah kanan tanda sama bernilai kosong. Perhatikan kita ada cos kuasa 2, cos kuasa 2, dia akan memberikan kita 2 cos kuasa 2 theta. Kita bawa negatif 5 cos theta ke sebelah kiri, kita akan dapat positif 5 cos theta. Dan apa yang berada di sebelah kanan kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi negatif. Negatif 1 tolakkan dengan 2, kita dapat negatif 3. Sebelah kanannya adalah kosong. Perhatikan, ini adalah merupakan satu bentuk persamaan kuadratik. Kita cuba selesaikan dengan cuba memfaktorkan. Ini kaedah cuba untuk dapatkan 2 cos kuasa 2 theta. Kemungkinannya adalah 2 cos theta yang didarabkan dengan cos theta. Dan untuk mendapatkan negatif 3, mungkin 1 didarabkan dengan 3. Salah satu daripadanya adalah negatif. Kita letakkan negatif di sini. So hasilnya di sini 2 cos kuasa 2 theta. Di sini adalah negatif 3. So ini dah dipatuhi, cuma kita perlu semak hasil darab silang. Hasil darab silang di sini adalah negatif cos theta. Hasil darab silang di sini adalah 6 cos theta.
bila kita semak hasil tambahnya adalah 5 cos theta, kita semak balik ya, tanda dia dah betul. 2 cos kuasa 2 theta tambahkan dengan 5 cos theta tolakkan dengan 3. Bermaksud bila 2 cos theta tolak 1 didarabkan dengan cos theta tambah 3 akan memberikan ungkapan yang sama dengan ini. So dia sama dengan kosong. Salin balik 2 cos theta tolakkan dengan 1 darabkan dengan cos theta tambahkan dengan 3 sama dengan kosong. Jadi bila dah dalam bentuk pendaraban seperti ini, kita boleh katakan 2 cos theta tolak 1 yang sama dengan kosong, ataupun cos theta tambah 3 yang sama dengan kosong. Kita selesaikan secara berasingan. Daripada sini kita akan dapat cos theta sama dengan 1/2 ataupun 0.5. Jika cos theta adalah 0.5, sudut asas bagi theta adalah 60 darjah. Sebab 60 darjah cosnya adalah 1/2. Dan kita juga perlu mengambil kira cos yang positif adalah pada sukuan yang pertama dan sukuan yang keempat. Ingat balik nilai dalam sukuan. Ini adalah nilai yang semua positif dan cos positif pada sukuan yang keempat. Jadi daripada sini nilai sudut theta adalah 60 darjah. Dan pada sukuan yang keempat 360 darjah tolakkan dengan 60 darjah. Ingat balik ini 60 darjah. Untuk dapatkan sudut ini kita perlu tolakkan 360 dengan 60 darjah. Jadi kita akan dapat dan 300 darjah. Dan kalau kita perhatikan di bahagian ini, kita dapati bahawa cos theta tambah 3 sama dengan kosong. Bermaksud cos theta sama dengan negatif 3. Nilai cos yang paling kecil adalah negatif 1. Dengan sebab itu kita dah tertarik. Oleh yang demikian, untuk jawapan akhir, nilai sudut theta yang kita boleh ambil kira penyelesaian kepada persamaan ini adalah 60 darjah dan 300 darjah. Itu saja untuk kali ini. Share video ini dengan rakan-rakan yang mungkin memerlukan. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi. Hingga bertemu dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.